Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan nikmat dan rahmatnya, dan selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada sirah Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah untuk siaran kali ini yang merupakan bahagian yang kedua, topik berkaitan dengan peperangan Uhud. Sebuah peperangan balas dendam, boleh kita ibaratkan peperangan balas dendam daripada orang-orang musyrikin Quraisy yang mengalami kekalahan dalam peperangan Badar setahun sebelumnya, iaitu tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan, dan perang Uhud ini berlangsung pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Alhamdulillah, dalam siaran kita yang lalu telah pun sama-sama kita menghayatinya, bahawa dalam membuat persiapan perang Uhud ini, orang-orang musyrikin Quraisy Makkah telah mengusahakan suatu usaha yang cukup hebat. Mereka mengadakan dana untuk membiayai peperangan ini. Bahkan ketua mereka Abu Sufyan sendiri telah menempah pedang yang mahal dan menugaskan pakar-pakar peperangan untuk berhadapan dengan peperangan ini, perang Uhud ini. Seumpama dilibatkan Khalid bin Al-Walid yang ketika itu belum masuk Islam. Begitu juga dengan Ikrimah. Pastinya Ikrimah ingin membalas dendam terhadap kematian ayahnya dalam peperangan Badar, iaitu Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal, seorang pakar dalam hal peperangan. Maka kedua anak muda ini, Khalid bin Al-Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal, yang mana kedua-duanya belum masuk Islam, dipilih dan dilantik untuk menjadi komandan tentera bagi sayap kanan dan sayap kiri. Dan dalam peperangan ini, bila berangkatnya tentera musyrikin Quraisy yang sudah barang tentu berjumlah ramai, iaitu di mana mereka ini berjumlah 3,000 orang, berangkat bersama dengan harta benda mereka, berangkat bersama dengan orang-orang kesayangan mereka, bahkan diiringi dengan pasukan gendang, pasukan penyair bagi menaikkan semangat juang orang-orang Quraisy ini. Maknanya persiapan-persiapan yang dibuat cukup hebat agar mereka tidak kecewa dalam peperangan ini sebagaimana kekecewaan mereka dalam peperangan Badar sebelumnya. InsyaAllah kita sambung, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Terakhir kali dalam siaran yang lalu, kita telah pun sama-sama memaklumi Nabi SAW pernah berpesan kepada sekitar 50 orang sahabat
yang ditugaskan berada di Jabal Rumah, Bukit Pemanah. Satu bukit ataupun lokasi yang cukup strategik yang dapat melihat keseluruhan medan ataupun kawasan peperangan Uhud ini, di mana pasukan ini ditugaskan sebagai pasukan pemanah dan akan bertindak setelah mendapat arahan daripada Rasulullah SAW. Baginda berpesan kepada para sahabat ini agar mereka jangan sekali-kali meninggalkan bukit rumah ini, iaitu Jabal Rumah ini. Walau apa yang terjadi kepada tentera muslimin, capai kemenangan ataupun sebaliknya, mengalami luka-luka dan kekalahan, sehingga mendapat arahan daripada Rasulullah SAW. InsyaAllah kita sambung muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila kedua-dua pasukan sudah tiba di tempat yang dijanjikan, iaitu di Jabal Uhud ataupun di sekitarannya, bermulalah perang. So, perang berlangsung dengan begitu sengit, di mana tentera muslimin mencapai kemenangan di peringkat yang pertama. Kita sedia maklum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jumlah tentera muslimin yang sewaktu berangkat sekitar 1,000 orang berangkat dari Madinah. Tapi di pertengahan jalan terdapatnya kumpulan orang-orang munafik yang menarik diri dan cuba mempengaruhi seberapa ramai para sahabat agar tidak menyertai perang Uhud ini. So, sebahagian riwayat menyebutkan yang berjaya ditarik adalah sekitar 200 orang lebih atau 300. Bermakna 1/3 daripada tentera muslimin yang pada awalnya berjumlah 1,000 orang ini keluar untuk menghadapi peperangan Uhud. Namun, kita sedia maklum, kerana tentera muslimin telah berjaya menewaskan musuh yang sama dalam perang Badar, menyebabkan rasa yakin walaupun tentera kita, jumlah kita tidaklah seramai mereka, jumlah tentera muslimin sekitar 1,000 orang, kurang sedikit, dan tentera musyrikin Quraisy berjumlah sekitar 3,000 orang. Walaupun demikian, tentera muslimin yakin dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu iman yang dah sedia ada dalam hati dan sanubari tentera muslimin, baik daripada kalangan sahabat-sahabat muhajirin maupun sahabat-sahabat ansar. Maka dalam pertempuran di peringkat pertama, pihak musuh mula tertekan. Dengan keyakinan dan semangat orang-orang Islam mempertahankan agama Allah, yakin dengan pertolongan Allah, bahkan pengalaman tahun yang sudah, iaitu kemenangan yang dicapai, menjadikan tentera muslimin bersemangat untuk terus berperang walaupun bilangan mereka kurang ataupun sedikit berbanding dengan tentera musuh. Alat-alat peperangan pun begitu limited, terbatas berbanding dengan pasukan musuh. Pasukan musuh yang siap dengan paluan gendang, dengan lantunan syair penyair-penyair mereka, dengan syair-syair mereka yang membakar semangat dan sebagainya. Namun bila dalam pertempuran
Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan kepada tentera muslimin untuk mencapai kemenangan dalam peringkat pertama perang Uhud ini. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila suasana perang yang begitu sengit, tentera musuh, pihak musyrikin Quraisy merasa tertekan. Nampaknya kita tak dapat mengalahkan tentera muslimin sekali lagi. Ini bermain dalam fikiran sebahagian anggota tentera mereka, musyrikin Quraisy ini. Maka sebahagian daripada mereka ini, tentera-tentera pihak musuh ini, mula sikit-sikit melarikan diri. Dan ini menambahkan di sisi tentera muslimin, menambahkan semangat juang mereka demi mencapai kemenangan, demi menewaskan a'da'ullah, musuh-musuh Allah. Jadi di sini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila tentera musyrikin Quraisy sikit-sikit melarikan diri, dan di antara orang-orang yang melarikan diri, meninggalkan medan peperangan ini, termasuklah orang-orang yang ditugaskan oleh Abu Sufyan menjaga harta yang dibawa. Bagi mereka, daripada harta, dengan nyawa mereka, sebelum nyawa aku melayang, baik aku tinggalkanlah ini harta. So, mereka mula meninggalkan harta yang dibawa. Mereka cuba menyelamatkan nyawa dan diri masing-masing. Mereka melarikan diri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para sahabat yang ditugaskan oleh Nabi sebagai pasukan pemanah yang diloketkan, yang ditempatkan di Jabal Rumah ini, bila daripada belah atas, iaitu mereka berada atas bukit kan, mereka nampak tentera musyrikin Quraisy ni dah mula lari, tinggalkan medan peperangan. Meskipun medan ataupun di bahagian yang lain peperangan masih berlangsung, sangka mereka peperangan dah selesai. Lalu para sahabat ini meninggalkan lokasi mereka. Mereka sehingga terlupa pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali tinggalkan bukit rumah ini, lokasi kamu ini, walau apa yang berlaku. Sama ada kami menang ataupun kami kalah, sehingga mereka ini mendapat arahan untuk meninggalkan medan peperangan. Jadi dalam sangkaan mereka, iaitu sahabat-sahabat ini, menyangka perang dah selesai. Dan mereka ini pun meninggalkan Jabal Rumah ini. Pula bila mana mereka turun, mereka mendapati terdapatnya harta-harta yang dibawa oleh orang-orang musyrikin Quraisy ini ditinggalkan. Maka sebahagian daripada mereka pergi mendapatkan harta-harta tersebut agar ianya dapat dimanfaatkan sebagai harta rampasan perang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam perkara ini tak dapat kita nafikan
adanya sebahagian buku-buku sejarah hatta sekarang ini di sebahagian website lelaman yang bila mana menceritakan tentang suasana perang Uhud ini, para sahabat meninggalkan bukit ataupun jabal rumah ini, bukit memanah ini, dan mereka turun tinggalkan bukit tersebut meluru mendapatkan harta rampasan perang ataupun harta-harta yang ditinggalkan. Kadang-kadang cerita yang disampaikan, ayat-ayat yang disusun boleh mengundang salah faham ataupun ianya boleh difahami, dapat digambarkan seakan-akan tentera muslimin ini rakuskan harta. Bila nampak harta itu ditinggalkan, mereka tinggalkan medan peperangan pergi dapatkan harta. So harta ini lebih utama daripada pesan Nabi. Seakan-akan demikian. Lalu pula dihubung kaitkan dengan adanya hadis Nabi SAW, ujian umatku antara lain dalam hadis-hadis Nabi sebutkan bagi umatku ujiannya adalah ujian harta. Memanglah dalam hadis yang lain pun ada disebut tentang ujian wanita dan sebagainya, tapi mereka menghubung kaitkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam hal ini apa yang ingin kita lihat, kita perlu hati-hati. Kita perlu, bak kata orang, to be fair, perlu bersikap adil kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka yang menyumbang, malah mereka yang ada kemungkinan terkorban nyawa dalam peperangan mempertahankan Islam. Lalu kita memberikan komen-komen negatif terhadap pengorbanan-pengorbanan seperti ini. Kita perlu melihat, pertama, para sahabat ini sehingga terlupa pesanan Nabi sebab pada mereka peperangan dah selesai. Jadi bila dah selesai, buat apa kita tunggu? Musuh dah larikan diri. Jadi mereka tinggalkan medan peperangan pada sangkaan mereka peperangan dah selesai. Kedua, bila para sahabat ini turun daripada bukit rumah, bukit pemanah ini, dan mereka menuju, lalu mereka mendapat ataupun nampak harta dan mereka kumpulkan, kita sedia maklum siapa para sahabat ini. Mereka adalah kalangan para sahabat, sama ada sahabat-sahabat Muhajirin maupun sahabat-sahabat Ansar. Ini dua, Muhajirin dan Ansar, yang menjadi, kata orang itu, menjadi umat muslimin yang pertama mempertahankan Islam. Sebelum masuk Islamnya orang-orang daripada daerah-daerah yang lain, kan? Orang-orang muslimin, bila mana mereka berhijrah, mereka meninggalkan bersama harta mereka. Sedangkan para sahabat yang lebih ramai berhijrah daripada Makkah ke Madinah memang tidak punya harta. Mereka tergolong daripada golongan para sahabat mungkin berasal daripada orang-orang yang susah, berasal daripada para hamba,
seumpama Bilal bin Rabah radhiyallahu an dan sebagainya. Tapi ada pula di antara para sahabat muhajirin ini yang juga punya harta. Tetapi mereka seumpama Abdul Rahman bin Auf, seumpama Suhaib bin Sinan ataupun lebih dikenali dengan Suhaib Ar-Rumi, mereka punya harta. Tapi orang-orang musyrikin Quraisy beri kata dua. Kalau kamu hendak berhijrah, kamu jangan bawa harta kamu. Tinggalkan. So, para sahabat ini lebih rela, lebih reda untuk berhijrah, untuk meneruskan iman mereka, malah untuk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak fikirkan harta. Jadi, peristiwa perang Uhud hanya tahun ketiga Hijriah. Kebanyakan para sahabat muhajirin masih berstatus orang-orang yang hidup mereka ini masih dalam kalangan miskin. Yang berharta pun tak ramai. Ini umumnya. Sahabat-sahabat Ansar pula, memang mereka berasal anak watan Madinah, kata orang. Tapi kita sedia maklum, sejak sekian lama, ekonomi orang-orang Aus dan Khazraj, dua kabilah terbesar yang menjadi penduduk asal orang-orang Yasrib ataupun orang-orang Madinah ini, ekonomi Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Mereka, kebanyakan mereka, bak kata orang itu, hidup secara sederhana ataupun bawah dari paras kemampuan. Ada di antara mereka. Jadi bermakna kita perlu bersikap adil lah kepada para sahabat ini. Mereka melihat adanya harta yang ditinggalkan oleh pihak musuh. Mereka menyangkakan peperangan dah selesai. Yuk mari kita himpunkan harta ni. Mudah-mudahan harta ini dapat memperkukuhkan lagi masyarakat kita. Dapat dimanfaatkan untuk membangun negara Islam Madinah dan sebagainya. Jadi mereka menuju ke arah harta bukan kerana bersifat dan bersikap rakus terhadap harta. So ini yang kita maksudkan. Kita perlu berhati-hatilah dalam memberi komen terhadap peristiwa-peristiwa bersejarah, lebih-lebih lagi yang terkait dengan para sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat cintakan mereka. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila para sahabat yang ditugaskan oleh Nabi turun dari Jabal Rumah ni, tentera musyrikin Quraisy yang berkuda, yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid dan juga Ikrimah. Dua anak muda ni pakar dalam hal-hal peperangan. Nampak tentera muslimin yang berada di Jabal Rumah ini turun, maka lokasi yang ditinggalkan yang cukup strategik ini diambil alih oleh pasukan berkuda Khalid dan sebahagiannya oleh Ikrimah. Naik ke bukit tersebut dan dari situlah mereka menghujani, melepaskan anak panah dan mengenai para sahabat yang berada di medan Uhud itu. Termasuklah tentera pemanah yang telah meninggalkan lokasi mereka untuk pergi mendapatkan harta itu. Serangan mereka bukan sedikit.
panah yang dilepaskan bertubi-tubi dan mengenai sasaran sebab lokasi yang dilihat, lokasi di mana mereka berada, mereka nampak semua. Jadi dalam hal ini, dalam suasana yang gawat ini, maka tentera Islam ramai yang gugur. Termasuklah yang gugur dalam serangan balas musyrikin Quraisy ini adalah pakcik Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, yang Nabi menggelarkan pakciknya ini Asadullah, singa Allah, sebagai menunjukkan sahabat yang cukup berani dan turut terkorban. Anak muda yang telah berjasa menyebarkan Islam sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, sebelum berhijrahnya para sahabat ke Madinah dari Makkah. Beliau dah menyebarkan Islam lebih awal di kalangan penduduk Madinah. Sahabat yang dimaksudkan, yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memegang bendera Islam dalam peperangan Uhud ini, Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu juga tewas. Sebahagian buku ada mencatatkan bagaimana Mus'ab ini dibunuh, diputuskan tangannya, ditetak tangannya sehingga putus sebelum ia dibunuh. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, bila tentera Islam yang dihujani dengan serang daripada arah belakang, iaitu dengan panah yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid dan juga Ikrimah, di mana keadaan orang-orang Islam ramai yang gugur. Tentera musyrikin Quraisy yang tadi lari meninggalkan medan peperangan, bila melihat tentera Islam tertekan, pula terdapat seruan dan laungan untuk mereka ini jangan meninggalkan medan peperangan. Maka mereka bila menoleh kembali ke arah belakang, melihat tentera Islam diserang, mereka berpatah balik. Dan ini menyebabkan tentera muslimin semakin terhimpit, semakin tertekan. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri terpukul. Akibat daripada pukulan ini, baginda pingsan. Hikmah di baliknya, baginda bila mana terpukul, riwayat ada mendetailkan, seperti dalam sirah Ibn Hisham, ada menceritakan topeng besi yang dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ditetak, dipukul dengan pedang, sehingga ada daripada besi-besi yang pada topeng itu mengenai pipi Rasulullah dan tercocok, menyebabkan gigi baginda patah. Dan baginda dipukul dari belah kepala, menyebabkan baginda pingsan. Hikmah di baliknya, muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam pingsan. Para sahabat ini bila mana tak melihat Rasulullah, sebab Rasulullah dah jatuh, mereka tak nampak Rasulullah. Maka para sahabat menyangka baginda telah wafat. Peperangan lebih-lebih lagi dalam suasana yang sengit. Kita sedia maklum, namanya perang. Perang mendekatkan kita dengan kematian. Ini umumnya. Walaupun kematian boleh berlaku di mana-mana, boleh berlaku atas banyak sebab, tapi dalam suasana perang, selalu yang diingati adalah menang atau tewas. Dan tewas itu mungkin meninggal dunia. Jadi ada di kalangan para sahabat menyangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini menyebabkan mereka ini bukan patah semangat, malah mereka ingin membalas, menuntut bela atas kewafatan Rasulullah yang pada ketika itu mereka menyangkanya. Apalah erti hidup tanpa Rasulullah? So mereka bangkit dan mereka serang balik. Mereka lawan, perangi pihak musuh habis-habisan. Dan ini menyebabkan musyrikin Quraisy yang tadinya pun dah berpatah balik, yang menyerang dan sebagainya, akur dan terpaksa mengakui semangat juang para sahabat ini, dan mereka akhirnya terpaksalah meninggalkan medan peperangan Uhud. Terpaksa. Ini bermakna pada peringkat awal, dapat disimpulkan pada peringkat awal peperangan Uhud ini pasukan muslimin mencapai kemenangan. Tapi pada peringkat yang seterusnya, apabila tentera memanah ini meninggalkan bukit memanah, mereka turun, maka mulalah tentera Islam mengalami kekalahan. Dan bila mana mereka mendapati ramai yang gugur syahid, dan pada sangkaan mereka Nabi yang pingsan pada ketika itu juga mungkin wafat, mereka bangkit semula, bangkit kembali untuk berjuang habis-habisan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ada berfirman mengisahkan suasana perang Uhud ini di beberapa ayat dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. Dan demi sesungguhnya Allah telah menepati janjinya, iaitu memberi pertolongan kepada kamu ketika kamu berjaya membunuh mereka beramai-ramai dengan izinnya. Hatta idza fashiltum, sehingga ke masa kamu lemah, yakni hilang semangat untuk meneruskan perjuangan. Wa tanaza'tum fil amr, dan kamu berbalah dengan urusan perang itu. Sebahagian ulama menafsirkan ayat ataupun firman Allah wa tanaza'tum fil amri ini, iaitu timbulnya sedikit pergeseran. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun,
serta kamu pula menderhaka, yakni melanggar perintah Rasulullah, tinggalkan bukit rumah, bukit memanah itu. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun, sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu suka, iaitu harta yang ditinggalkan. Allah perlihatkan, maknanya mereka nampak hal itu. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ada di antara kamu yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata, dan ada pula di antara kamu yang menghendaki akhirat. Ini harus, sebagaimana faktor-faktor yang telah kita sebutkan. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum, kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji iman dan kesabaran kamu. Yes, bangkit semula untuk dapat menyebabkan pihak musuh ini akhirnya meninggalkan medan peperangan Uhud. Walaqad afa ankum, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu, kata Allah. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan ingatlah Allah sentiasa melimpahkan kurnianya kepada orang-orang yang beriman. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita boleh merujuk firman-firman Allah ini di surah Ali Imran ayat 152. Allah menggambarkan. Akhirnya kita dapati di penghujung ayat 152 ini adalah Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Allah mengakui sahabat-sahabat termasuklah mereka yang mungkin tergambar sampai lupakan pesanan Rasulullah yang mengakibatkan kekalahan tentera Islam dalam peperangan Uhud ini. Kita harus ingat bahawa Allah menamakan mereka juga sebagai orang-orang yang beriman. Walaupun ketika itu minkum man yuridud dunya, ada di antara kamu yang menginginkan dunia. Yes, itu yang kita yang perlu akui hakikatnya, bahawa para sahabat ini, mereka adalah orang-orang yang melingkungi hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti di sini. Kita akan pergi ke pasca perang untuk kita melihat beberapa korban syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang sekarang ini pun di medan Uhud, kalau kita berziarah ke Madinah, sempat kita berziarah ke makam syuhada, tempat mereka yang mati syahid, walaupun daripada arah jauh. InsyaAllah tentang pasca perang Uhud ini akan sama-sama kita hayatinya, kita selongkarnya dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti di sini dan terima kasih di atas kesudian bersama-sama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.